Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi kita untuk sesi berikutnya. InsyaAllah kita akan menyambung kuliah kita bagi topik mereka bentuk lita. InsyaAllah kita cuba sampaikanlah agar lebih mudah faham. Jadi secara umumnya anda boleh lihat kat sini ada beberapa komponen yang kita akan gunakan nanti. Contohnya yang ni adalah komponen sebenar bagi start button. Ni yang button yang tekan on. Manakala ini kita punya silinder yang menghasilkan output lah kerja. Jadi dia keluar, masuk. Macam ni, saya letakkan gambar tu terbalik, keluar dan masuk. Jadi kalau tengok pada keluar dan masuk ni, kita letak dua sensor ni. Satu sensor dalam keadaan initial, kalau kata ni silinder A, bermaksud A kosong, yang ni. Manakala bila dia maksimum je, dia bergerak keluar. Kalau tengok ini kita panggil sebagai adapter. Adapter ni apabila dia reach end position, dia akan langgar ni. Mana dia akan langgar, dia akan tekan. Kat bawah ni biasa dia ada limit switch. Bila tertekan, dia akan tekan limit switch, jadi dia akan activate. Jadi ni adalah sensor pada end position A1. Kalau kata silinder B bermaksud, kita tahulah yang ni B kosong, yang ini B1. Macam tu saja. Okay, right. Kalau anda lihat kat gambar ni, dia ada lagi satu, ini yang sebenar dia, ada lagi satu komponen. Okay, yang ni kita sebut sebagai Directional Control Valve, DCV. Okay, nak cerita DCV. Hari ni saya nak cerita apa kegunaan DCV dalam kita punya controlling nanti. Okay, kita dah belajar tentang direct method dengan indirect method. Okay, jadi saya tak tanyalah. Kalau tanya nanti lama ni kan. Okay, jadi bagi jawapan terus. Okay, jadi yang ni adalah direct, kita tahu ni direct method. Yang ini adalah indirect. Tapi kalau tak faham, maklumkan Alright. Direct dengan indirect, kita dah belajar yang sebelum ni. Apa beza dia? Direct method maknanya kita tekan daripada start button, punca angin ni akan direct pergi pada silinder. Okay, kalau indirect kita tekan tapi punca angin tidak pergi pada silinder, dia akan sangkut pada directional control valve. Okay. Dalam multi silinder, anda akan lihat saya akan melakarkan lita tu, design dia menggunakan indirect method. Okay, kenapa saya gunakan indirect method? Sebabnya, logiknya kenapa? Okay, sebabnya sebagai contoh Right, sebagai contoh saya tunjukkan kat sini kenapa saya gunakan indirect method. Sorry. Okay. Jadi perbezaan penggunaan indirect method, contohnya kita pakai 5-way. Kalau guna direct method, saya tekan satu pulse, saya tekan sikit je. Bila saya tekan sikit, pressure tu dia akan masuk sikit-sikit. Jadi silinder tu dia tak akan keluar habis. Dia akan tersangkut-sangkut-sangkut. Berbanding kalau kena tekan lama, baru dia patah balik. Okey, ini direct method. Mana tekan sikit, sikit je masuk. Right. Jadi dalam sistem kita, kita tak nak benda ni berlaku. Sebab kalau kita tekan sikit, baru dia keluar sikit-sikit. Jadi dia tak akan pergi pada kedudukan end position yang menyentuh sensor. Jadi untuk memastikan dia boleh pergi pada end position, jadi sebab tu kita guna indirect method ni. Jadi anda lihat walaupun dengan satu pulse, dia akan setkan kita punya 5-way valve ni sama ada dia nak bergerak secara hantar secara full ascent ataupun dia balik secara ni Okay, right. Jadi laju je tu, minta maaf. Memang betul-betul laju ni. Okay, right. Jadi tadi cerita dia, okay, ni penggunaan contoh tadi kenapa 5-way valve tu. Sebabnya dengan satu pulse saja, saya tekan maknanya seketika. Saya tekan sikit je. Tekan sikit, angin ni dia akan setkan supaya, angin tadi dia akan setkan supaya dia berubah. 5-way valve ni berada pada kedudukan yang sebelah sini, dia akan bergerak sini, kita bayangkan, jadi dia akan terus boleh extend full walaupun sekali je kita tekan. Berbanding kalau kita guna direct method, tekan, kita kena tekan lama-lama supaya dia bergerak keluar. Okey, tetapi apa yang berlaku, kenapa saya tak boleh menggunakan direct method? Sebabnya kalau anda lihat, kita study sikit tentang lita ni lita ni kita menggunakan ada silinder, push button, start button, DCV yang nak control dia sama ada dia bergerak secara kat sini. Saya boleh lakarkan insya-Allah secara mudah lah Kita punya proses tadi saya katakan, kalau keluar, katakan ni silinder A. Bila dia keluar, kita wakilkan sebagai A+. Yang ni kita dah bincangkan pada kuliah lepas. Patah balik A-. Okey. Jadi kalau kat sini ada angin masuk kat sini, maknanya kita akan menghasilkan gerakan A+.
tolak, mana dia akan menghasilkan gerakan A+. Manakala arahan daripada sebelah sini, dia akan menyebabkan bagi arahan dipatah balik A-. Okey. Jadi kalau saya gunakan start button ni, saya tekan sekali dia terus maksimum pump keluar sampai habis. Dia tak akan tersekat-sekat lah. Kalau tak tadi dia tersekat-sekat. Kalau yang ni kita tekan sekali dia akan terus je keluar. Okey, jadi bila dia keluar, bolehlah dia keluar sampai maksimum dan dia akan langgar A0. A0 ni apa? A0 ni dia. Inilah bendanya, iaitu kita punya sensor. Ini kita sebut sebagai mechanical sensor. Macam gambar tadi, dia macam ada roller. Jadi kita bayangkan silinder kita ni tadi, ujung dia ada adapter. Okay, bila dia bergerak keluar tu, dia akan langgar ni. Jadi bila langgar, kalau anda lihat yang kat bawah ni yang macam color copper, ini adalah limit switch. Kalau anda cabut kepala dia ni, dia macam satu switch kita boleh tekan-tekan. Jadi bila langgar, automatik dia akan tertekan ke bawah, dia akan aktifkan kita punya switch ni. Jadi switch ni akan tertekan. Jadi bila dia keluar, dia akan langgar. Jadi bila langgar maknanya dia boleh on. Dia akan aktif lah. Jadi dia punya simbol dia adalah yang ni. Jadi ini contoh kalau kata ni A0, ni lah. Ni A0-nya. Inilah simbol dia. Simbolnya kalau push button, separuh bulatan macam ni. Kalau roller, dia bentuk bulat. Jadi kita tahu bila simbol ni bermaksud dia adalah roller sensor. Jadi dia punya kegunaan dia macam mana bermaksud apabila kita tekan silinder, start button, silinder akan aktif keluar sampai maksimum dia akan langgar kita punya sensor, langgar. Bermaksud dia akan tertolak ke atas, jadi dia akan masuklah terpeso mana position ni lah. Dia berubah ni naik ke atas. Jadi dia akan mengalih macam tu. Pergi buat apa? Dia akan hantar isyarat supaya tolak kita punya kedudukan ni jadi A-. Jadi bila dia tolak, dia akan patah balik. Jadi ini kegunaan A0. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi secara automatik. Maknanya kalau tadi, contoh kita kalau tekan tadi, kalau tadi kita tekan yang ni, maknanya tekan dia keluar. Nak patah balik, kena secara manual. Tapi kalau kita gunakan kaedah yang berikutnya, yang tadi ni, tekan sekali je, dia akan keluar. Tapi bila dia maksimum keluar, automatik sensor yang akan bagi arahan untuk dia patah balik. Itu kegunaan mechanical sensor. Mana sensor tadi dia akan bagi arahan untuk retract secara automatik. Okey, jadi itu kegunaan sensor. Dia akan bagi arahan secara auto. Okey. Kita tengok lagi satu contoh. Okey, right. Okey, saya skip lah ni boleh jugalah tengok just video dah buat dah pun kan. Right. Jap. Okey, contoh mana tekan kat sini sekali dia akan keluar, langgar sensor dia bergerak, dia akan patah balik. Ni kegunaan dia. Mana kita buat secara automatik, kita nak buat design dia automatik. Bukan lagi secara manual kita tekan. Jadi kita boleh gunakan roller. Okey, terima kasih. Kita terus berikutnya. Okey, dia patah balik pula. Okey, selanjutnya kita nak tengok contoh yang kedua. Macam mana pula yang kita nak buat tadi tu, multi cylinder tu. Saya katakan setiap kedudukan dia pada initial position dengan pada end position dia ada sensor. Jadi apa kesan dia? Okey, jadi kesan dia apa yang kita kalau anda lihat daripada saya punya lakaran lita ni, kegunaan dia tadi, okey, bila saya tekan je start button, saya nak buat dia, saya tekan start button. Start button ni dia akan hantar kepada sensor yang pertama. Okey, kalau tengok sensor yang pertama ni, kedudukan dia dah bersentuh. Mana ada dia touch ni. Dekat sini dia dah touch. Okey, right. Kat sini kalau anda lihat, walaupun gambar ni tak kena sebenarnya dia touch lah. Jadi dia dah tekan dah dalam keadaan awal. Manakala yang ni dia tak tekan apa dah. Jadi apa beza dia? Beza dia, kalau kata dalam keadaan dia dah touch, kalau anda lihat kat sini, input yang kita lukisan tu dia dah aktif dah awal-awal. Dia bukan macam ni. Kalau yang ni dia tak touch, maknanya spring yang tolak. Kan? Jadi bila spring tolak, dia akan dalam keadaan off lah. Sedangkan yang kat sini dia dah ready on. Dah ready on sebab apa? Dia dah touch dah awal-awalnya.
walaupun dia dah touch awal, patutnya ada angin masuk, tetapi kenapa dia tak tolak lagi? Sebab punca dia tadi kita buat dia dalam keadaan logic end. Ingat lagi tak logic end? Logic end maksudnya kita kena aktifkan dua-dua switch, barulah ada output. Jadi kat sini walaupun dia dah touch, tapi dia belum boleh mengalirkan angin sebabnya tak diizinkan lagi dekat start button. Okey. Jadi dia akan berfungsi apabila tak button tekan, barulah dia boleh mengalirkan, barulah dia boleh extend. Okey. Jadi apa yang berlaku untuk litar ni sama macam tadi juga, bila dia extend A+, okey, dia akan hantar isyarat pada A1, A1 akan hantar isyarat bila dia detect untuk buat A-, patah balik. Okey, tadi A+, ni A- secara automatik. Dan bila automatik sama juga bila dia dah sentuh, dia akan aktifkan semula A0 ni. Bila aktifkan A0, okey, jadi kita boleh tekan lagi sekali start button, dia keluar. Okey. Macam sama guna single cylinder kan? Dia ada beza. Beza dia kenapa 2 dengan 1 tadi. Kalau yang ni anda lihat, katakan saya tekan start button ni, tekan tak mana tanpa lepas. Tak lepaskan Mana saya tekan tak lepas. Mana dia sentiasa on. Okey, tengok kalau dia sentiasa on. Bila dia sentiasa on dan keadaan awal ni, pressure masuk. Jadi dia akan direct terus pergi pada kita punya ni pun dah sama-sama dah on, logic end. Jadi dia akan tolak. Jadi bila dia tolak, silinder akan bergerak keluar. Ketika dia bergerak keluar, pada kedudukan tengah ni kalau anda lihat, contohnya dia dah bergerak, dia dah berada kat tengah-tengah. Agak-agak apa jadi pada kita punya sensor ni? Adakah dia masih lagi touch? Tidak, dia dah tak touch dah sebabnya dia dah terlepas kan pada kedudukan ni. Jadi dia akan dalam kedudukan off pada ketika ni. Okey. Jadi walaupun kat sini off, walaupun kita masih tekan, pressure sampai kat sini tak? Tak ada. Kan bila dia dah kedudukan kat tengah ni saya katakan. Tapi apabila dia sampai je maksimum, dia touch, dia akan hantar syarat untuk dia patah balik, dia akan patah balik lah macam tadi. Tapi apa yang berlaku bila dia patah balik, selagi kita tak lepaskan dia, kat sini dah memang ada pressure, jadi kat sini dah ready lah. Maksud dia dah ready. Dah ready untuk dia sentiasa continuous punya pergerakan. Jadi kita tekan tak lepas ni, maknanya dia akan bergerak keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk tanpa henti-henti. Okey. Jadi ini adalah kegunaan kenapa kita gunakan dua sensor. Okey. Alright, boleh faham ke? Kalau tak faham maklumkan laju je ni. Okay, right. Jadi secara umumnya start button ni ada dua sifat dia lah. Kalau kita lihat macam saya katakan tadi, push button, start button dia ada dua. Satu, sifat dia sebagai untuk pemula, mana starting, untuk onkan dia, pemula untuk on. Dan lagi satu, kegunaan dia adalah sebagai pemutus. Pemutus kita punya cycle tadi. Kalau tak ada dia tadi pula, kalau tak ada ni pula nanti setiap lagi selagi dia pergi balik langgar sensor ni, dia akan sentiasa bergerak lah. Tak ada yang nak memutuskan dah pening pula macam mana kita nak berhentikan dia. Okey, jadi itu kegunaan start button. Okey, alright. Okey, right, ini dia punya video insya-Allah kalau boleh tengok. Okey. Dengan saya tekan sekali, dia akan pergi lah. Pergi balik secara automatik. Jadi kalau kata tekan sekali akan pergi. Tapi kalau saya hold, saya tunjuk tak video, saya pun tak ingat tak ada tak tunjuk Okey, sekejap. Okey, alright. Tak apa, tengok dulu. Okey, katakan yang ni saya saya untouchkan dia. Tadi dia sentuh kan, bila saya angkat tak bertemu ni. Tekan macam mana pun start button, takkan keluar. Okay. Kecuali bila kita aktifkan dia, barulah dia boleh keluar. Jadi itulah kegunaan sensor ni, nak menunjukkan sensor ni apabila bersentuhan saja dia akan activate. Okay, right. Jadi cukup kot tu. Boleh faham ke setakat ni? InsyaAllah. Ada apa-apa soalan? Boleh saya laju je? Okey, je. Yang A0 tu. Okey. Yang bawah roller tu nanti dia sentuh dengan silinder Yang bawah roller yang mana tu bang? A0 ni A0 tu ada roller. Itu. Nanti dia sentuh silinder tu keluar. Ya, dia sentuh silinder tu dia keluar. Okey, contoh Saya padam balik tu. Kalau tengok yang ni, cara dia punya ni lah, gambaran dia ni.
Bermaksudnya Saya kurang faham dekat situ. okey, memang yang ni kalau tu sebab kita bermain dengan gambar je kan. Tak ada yang actualnya. Okey, sebenarnya kalau gambar kat sini ni saya dah animatekan dia. Bila dah animatekan dia, kalau lukisan sebenar dia, kalau awak tengok tadi yang saya punya dalam video tu. Okey, jap saya tukarkan. Sebenarnya yang ini kedudukannya ni, yang benda ni sebenarnya dia kat sini. Tapi bila saya jadikan animate, dia terjongkit bang. Dia jadi ada gap. Jadi tu yang keliru tu. Sebab tu saya tunjuk video tadi, minta maaf. Jadi sebenarnya kalau kata dalam drawing kita, kalau tengok tadi, yang ni dia tertarik ke bawah ni. Tapi bila saya tekan automation je, dia automatic gambar tu dia jadi gap. Sebenarnya yang ni dia jumpa lah. Dia sentuh. Ya, betul. Minta maaf lah. Saya faham. Okey, right. Jadi sangat penting lah faham benda ni, sebabnya kalau tak clear benda ni, dia akan problem lah. Kalau masa saya berhenti lukis tadi ada Allah. Minta maaf, aku nak berhentikan tak boleh tu. Tengok video dekat bawah. Bila dia ni sebab dia dalam frame animation. Kalau dalam keadaan, kalau drawing macam ni. Sebenarnya masa drawing dia macam ni. Bila saya automatickan dia, dia automatic dia terjongkit. Minta maaf. Terima kasih atas feedback tu. Okey, right Okey, boleh saya sambung? Boleh je. Boleh je. Alhamdulillah. Laju je ni tau. Okey, jadi dalam kita nak melaksanakan proses berikutnya, kita nak lukis bagi silinder yang lebih daripada satu. Maknanya kalau kata multi ni, maknanya lebih daripada satu ni yang kita nak buat. Biasanya soalan final dia tak minta banyak, dia tak kejam sangat. Biasanya kita akan buat biasanya 2 silinder sajalah. 2 silinder. Okey. Jadi 2 silinder, kalau paling banyak mungkin pernah keluar pun 3 silinder. Tapi 3 silinder ni dia ada lagi satu litar yang kita akan belajar. Dalam multi silinder ni, kita akan belajar 3 jenis litar sebenarnya. Yang pertama hari ni insya-Allah cerita pasal basic multi silinder. Lepas tu kita akan lihat nanti ada cascade. Dan yang ketiga, saya tulis step counter. Jadi dia ada 3 kaedah untuk melakarkan multi silinder. Kenapa ada 3? Sebab basic circuit, nanti anda akan lihat basic circuit ni dia ada problem. Dia tak efisien sebenarnya. Dia cuma pada satu design circuit saja yang dia boleh lakukan. Apa maksud satu design circuit? Yang lepas saya dah cerita ni, mungkin saya boleh shortcut kot. Nak tanya balik je kalau ingat lah. Kan? Dalam nak melakas litar ni, kita ada beberapa step yang kita kena ikut. Kalau kat sini ada 5 step lah. Last kali nak lakarkan ni yang objektif kita, nak lukis circuit ni. Jadi untuk kita lakarkan circuit tu, litar tersebut, kita kena tahu apakah objektif kita. Jadi objektif kita dizahirkan dalam bentuk kita panggil circuit operation, kalau masih ingat. Right Jadi macam saya katakan tadi, circuit operation untuk basic circuit hanya dia punya efisien dia cuma pada satu je. Apakah circuit operation? Kembali semula. Minggu lepas kita ada cerita tentang benda lah ni. A plus, B plus, A minus, B minus. Kan? Jadi kalau saya tulis benda ni, agaknya apa yang boleh anda bayangkan? Boleh ingat lagi ke? Sorry. Apa penceritaan dia? Apa yang saya tuliskan ni sebenarnya yang korang boleh ingat lagi? Dah cuti seminggu kan? Biasa ni memang dia dah mungkin dah banyak balik rumah, dah makan sedap kan? Lupa dah tu. Jadi apa benda ni? Agak-agak silinder keluar masuk. Yes, Alhamdulillah, memang saya tahu 4A 4B SEM ni memang cemerlang. Right, silinder keluar dan masuk. Apa maksud silinder keluar masuk? Macam ni lah. Contoh untuk proses pertama, kalau ada 2 silinder, kita nak katakan dalam satu pergerakan conveyor, kita nak letakkan, katakan ada yang saya buat design gambar animation, ada juga tadi dalam ni, saya tahu. Katakan kita ada 2 silinder, operasi dia. Kita nak letakkan produk tu, silinder A, letak pada conveyor. Jadi conveyor akan bergerak maksimum sampai satu point location.
kita akan tolak dia masuk dalam kotak. Okey, contoh produk tu dah tolak kotak. Jadi proses yang berlaku, kalau yang ni maknanya silinder A akan bergerak dulu. Pertama, silinder A akan turun dulu. Jadi produk akan pergi pada conveyor sampai reach point. Jadi dia akan sampai untuk silinder B bergerak pula. Okey, yang kedua. Okey. Lepas tu kita nak silinder A patah balik dahulu. Barulah silinder B patah balik. Jadi itu mewakili, yang ni mewakili pergerakan dia. Jadi kalau yang ni pula maknanya silinder A keluar dulu, barulah diikuti dengan silinder B keluar. Lepas tu silinder B patah balik, silinder A patah balik. Jadi tolong ingat plus untuk keluar, minus untuk patah balik. Okay, right. Jadi ini kita dah cerita pada minggu lepas. Ini kita panggil sebagai circuit operation. Okay, right. Jadi dalam Lita Basic Circuit ni, saya ingatkan lagi sekali, dia cuma efisien pada yang pertama saja. Lagi dua ni, dia tak efisien. Tak efisien sebab apa? Dia tak boleh jadi automatic. Nanti kita akan lihat, automatic maksudnya kita nak tekan button tu sekali je, start button. Lepas tu dia boleh cycle A plus B plus A minus B minus, patah balik tu secara automatic. Kalau kita hold je, mana dia akan bergerak tak berhenti. Tapi kalau untuk lagi dua proses ni, bagi design basic circuit, dia tak boleh. Dia akan tersangkut di tengah-tengah perjalanan dia. Okay, jadi itu yang kita akan bincangkan insya-Allah hari ni. Okay, jadi saya just laju saja. Okay, jadi pertama penting kena tahu objektif dia apakah circuit operation. Jadi kita nak buat hari ni menyambung bagi macam mana nak melukis Lita bagi A plus, B plus, A minus, B minus. Okay. Apabila kita tahu apakah objektif kita, kita perlu melukiskan circuit sequence yang kedua. Circuit sequence ni kenapa kita perlu lukis? Right. Jadi circuit sequence ni yang kita dah bincang juga minggu lepas, dia membantu sebenarnya nanti step-step yang berikutnya. Lepas kita tahu circuit sequence, kita boleh tafsir apakah bill of material kita, komponen yang kita nak gunakan. Ni. Lepas tu kita boleh lukis rajah pergerakan masa dia, time motion diagram dia, membantu kita nak lukis time motion diagram. Dan secara tak langsung juga, dia akan memudahkan kita dalam sketch kita punya circuit. Jadi bila nak buat Lita ni, saya suggest mesti buat circuit sequence. Sangat penting. Dia akan memudahkan anda lah dan mempercepatkan anda menjawab soalan. InsyaAllah. Okay. Jadi circuit sequence macam saya katakanlah tadi, inilah bentuk dia. Jadi dia ada apa ni? Selain daripada operation, dia ada bendalah ni. Apakah bendalah ni? Masih ingat lagi tak? Okay. Jadi ini adalah sensornya. Yes, sensor ni lah bendanya yang sebenarnya. Sensor roller ni tadilah. Kan? Jadi kalau daripada silinder kita tu, kita akan letaklah ke atas ni 1, 2 kan. Okay, jadi ni adalah sensor. Jadi pergerakan dia harap-harap masih ingat lagi lah. Mana kalau silinder A keluar, katakan silinder A keluar, maksudnya kat sini kita akan letak A kosong, A1. Jadi silinder A keluar, bermaksud dia akan langgar A1. Patah balik, contoh A minus patah balik, dia akan langgar A kosong. Jadi kalau kata untuk silinder B pun sama juga. Silinder B keluar, dia akan ada dua sensor, B kosong dan B1. Keluar langgar B1, B plus, dia extend, dia akan langgar B1, B minus, dia akan langgar B kosong. Lebih mudah kalau nak buat, nak ingat, kalau kata plus, dia akan jadi 1. Minus, dia akan jadi kosong. Okay. Kenapa saya kalau tengok ni, saya tak tulis dia urut besar. Boleh juga saya tulis A1 sebenarnya, B1, A kosong. Okay, kenapa saya tak buat macam ni? Sebenarnya ini cuma designation untuk memudahkan saya. Memudahkan apa? Kalau kata A, B huruf besar ni saya tahu dia adalah merujuk pada silinder. Okay, jadi silindernya 2. Macam kat sini lah, BMM ni daripada sini saya tahu silinder 2. Okay, kalau kata yang huruf kecil ni, saya maknanya menunjukkan dia adalah sensor. Itu je tujuan dia, tak ada apa masalah. Sebenarnya kalau ada setengah buku, mungkin dia letak sebagai S1, S2, S3, S4.
Okey, tapi terpulang. Saya cuma buat untuk memudahkan pemahaman saya jadi lagi cepat saya punya proses. Saya boleh buat detection kalau saya nak buat wiring yang pada komponen sebenar, saya boleh tahu dengan cepat lah. Kalau saya letak S1, S2, S3 contoh ada setengah tu dia letak S1, S2, S3, S4. Jadi lambat untuk saya define. Yang ni dekat mana pada silinder mana punya sensor. Jadi leceh. Jadi terpulang pada anda, tapi saya syorkan beginilah lebih mudah. Okey. Jadi akan saya tunjukkan cara-cara yang lebih mudah. Okey, right Itu kenapa lah. Alright, jadi ni start button samalah satu start button. Cuma ada yang ni sensor 4, start button 1. Dekat sini kalau lihat ada 5 to wave off. Okey, ini yang saya katakan tadi ni. Okey. Tadi kita dah cerita tadi awal-awal tu tentang direct dengan indirect. Jadi bila saya menggunakan litar multi-silinder, saya akan gunakan indirect. Bila indirect, tujuan dia sebab apa? Tujuan untuk setiap satu silinder ni dia mesti ada pair dia. Pair dia mesti ada di CV. Kan? Kalau indirect kan, kalau direct tekan dia terus keluar mana push button. Tapi apabila sensor tak detect dia akan off. Jadi bila kita guna kaedah indirect, kita akan ada 5 to way lah. 5 to way ataupun anda boleh juga gunakan 4 to way. Jadi setiap satu silinder akan ada dia punya pair dia lah. Untuk control, kalau silinder B ni, ni kalau yang ni B lah. Kat sini dia akan jadi antara B+, sini B-. Kalau yang kat sini pair dia A+, A-. InsyaAllah nanti kita akan lihat lebih detail. Okey, jadi ini dia punya daripada sini. Pertama, kita boleh tahu apakah material dia. Kita dah boleh order barang. Okey. Yang berikut yang kita dah cerita, saya ringkas saja Ni ulang sebenarnya sebab nak pergi lukis je ni. Okey. Yang kedua time motion diagram. Okey, time motion diagram. Ingat, yang ini bercerita tentang dia punya pergerakan. Tadi kita nak buat A+, B+, A-, B-. Okey, jadi yang pergerakan ke atas adalah dia punya motion. Okey. Yang ke sini adalah dia punya time. Okay. Right. Jadi motion dia mewakili apa? Senang cerita, kita bayangkan silinder ni lah. Silinder dia akan bergerak pada dua keadaan lah. Kalau kata A+, dia akan naik. A+. Patah balik A-. Okay. Kalau dalam keadaan awal, A+, masa dalam keadaan dia retraction, dia sentuh A0. Inilah kita letak sensor. Sama jugalah kita bayangkan untuk silinder B. Okey. Ada dua sensor, B1 dengan B0 lah. Keluar jadi B+, patah balik B-. Nak mudah, nak lukis mudah tanpa nak fikir, nak bayangkan ni, saya ajar satu tips. Okey, yang lepas saya dah terangkan secara detail lah. Jadi untuk hari ni saya just tunjuk pada anda cara mudah untuk menjawab soalan dengan cepat lah. Okey, cara dia mudah je. Kita tahu bila kata kita ada 4 pergerakan, kita buat 4 kotak ni mesti ada 2 lah, silinder A dan silinder B yang kita bincangkan. Kenapa ada 4? Sebab saya katakan kita kotakkan ni kan, kita just letak, kita pecahkan kotak jadi ada 4. Okey, tapi kena ada 2 silinder. Okey, cuma bila anda buat macam ni kita mudahkan saja. Bila A+, B+, kita A+, silinder A naik. Okey, lukis macam tu je. Lepas tu dia ada lagi satu untuk silinder A, A-. Dia turun. Manakala kalau untuk yang B kat sini yang akan naik, B+, kat ni B-, mana dia turun. Jadi bila kita dah dapat frame ni, jadi kita just sambung saja. Ni jumpa ni, sambung. Jadi ini adalah satu kaedah bila anda dah boleh faham lah. Tak perlu nak membayangkan pergerakan dia turun dan naik. Ini kaedah memudahkan supaya anda boleh menjawab dengan pantas. Okey, saya bagi lagi satu contoh. Katakan saya nak buat bagi A+, A-, B+, B-. Okey, sorry. Okey, B-. Okey, jadi saya letakkan 2 kotak sebagai contoh. Okey. Hari ni memang agak speed sikit saya ajar sebab selalu ajar tu ke laut aku kan. Jadi insaf. Alright. Jadi kalau yang ni cara mudahnya
tahu ni silinder A, ini silinder B. Jadi ni A plus, A minus, B plus, B minus. Jadi yang ni tak adalah hujung, tak ada awal pangkal. Yang ni pun tak ada, just tarik. Jadi siap dia punya time motion diagram. Okay. Jadi itu kaedah mudah macam mana nak melukiskan time motion diagram tanpa berfikirlah. Alright. Okay. Boleh. Jadi saya pergi yang seterusnya, insya-Allah. Ini yang kita aim kita hari ni, nak melukiskan lita. Okay, jadi ini contoh proses dia. Maknanya kita nak buat A plus, lepas tu B plus, A minus, B minus sebagai contoh. Okay. Ambil nafas sekejap. Ada apa-apa nak tanya tak? Laju ni cakap dah macam robot dah. Tak ada Alright. Okay, Alhamdulillah. Okay, dah selesai tu. Jadi saya sambungkan terus. Okay. Tadi kita dah tahu dah. Kita punya komponen tadi kita ada 2 silinder. Bila ada silinder, setiap satu silinder akan ada dia punya directional control valve yang akan kontrol dia 1, 2. Kemudian kita ada 4 sensor dan 1 start button. Okay, macam suka saya ingatkan, benda pertama yang anda kena lukiskan dan mesti anda pastikan ada, sila pastikan ada kita punya circuit sequence. Okay, A plus, B plus, A minus, B minus. Okay, jadi circuit sequence dia start button, B kosong keluar, B minus. Jadi kita tahu B kosong, saya katakan shortcut dia. A plus maksudnya A1. Okay, kemudian B plus, B1. A minus, A kosong. Okay, jadi lengkap kita punya sequence. Sangat penting, membantu kita. Okay, right. Next, kalau anda lihat kat sini ni kita dah tahulah ni silinder A. Yang ini saya punya silinder B. Okay. Jadi untuk keadaan ni, next yang saya akan tunjukkan pada anda antara hubung kait kita punya directional control valve dengan silinder kita. Okay, jadi untuk yang ni kita akan sambungkan dia. Yang ni secara automatik kita akan sambungkan macam tu. Okay. Untuk B pun sama. Jadi kalau masuk sini, silinder akan extend. Masuk sini, silinder akan retract. Okay. Jadi kalau anda perasan kat sini, yang ini kita akan lukiskan dia. Ini punca angin masuk, yang ini exhaust. Okay. Punca angin masuk dalam keadaan awal ni maknanya dia akan sentiasa retract lah. Pemendekkan. Okay. Tapi bila aktif sebelah sini, dia akan extend. Sama jugalah untuk ni. Okay. Alright. Okay. Kalau anda lihat kat sini, untuk directional control valve bagi A ni, kita boleh remarkkan dia untuk membantu kita. Jadi kalau saya hantar angin dekat sini, ada angin masuk kat sini, jadi dia akan menghasilkan pergerakan A+. Sebab bila aktif, dia akan A+. Sama juga kalau kat sini patah balik, kat sini dia akan aktifkan A-. Kalau untuk silinder B, kat sini dia akan jadi B+, masuk pump, silinder B keluar, bermasuk B+. Okay. Kalau kita hantar sebelah sini, dia untuk tolak pump, patah balik, jadi untuk B-. Okay. Jadi ini perkaitan antara silinder dengan directional control valve. Okay. Bila kita dah faham ni, next barulah kita nak lakar kita punya lita insya-Allah dengan lebih mudah. Okay. Right, Jadi untuk lakar lita lebih mudah, biasanya saya akan rujuk pada kita punya circuit sequence. Okay. Circuit sequence sangat membantu lah. Okay. Jadi untuk circuit sequence kita ni, okay, saya akan buat drawing saya ni. Awal tu dekat, mana hilang. Okay, saya akan mulakan daripada sini. Saya punya penceritaan saya. Cerita saya kat sini. Jadi cerita saya akan bermula dengan input pada start button. Jadi start button yang mana? Start button adalah yang ni. Ini kita punya start button. Jadi kalau kata input yang masuk, bermaksud input saya yang ni. Pressure masuk kan, input. Yang ni dia akan exhaust lah. Okay. Jadi start button, dia akan arahkan angin ni, kita nak tahu dia keluar pergi mana. Okay. Jadi kita boleh rujuk pada kita punya sequence ni. Start button ni tadi, kita akan hantar dia pergi pada komponen yang berikutnya adalah B0. Jadi kita cari kat mana B0 kita?
This one lah. Ini B kosong kita. Jadi bermaksud kita akan sambungkan daripada sini pergi ke sini. Okay, sebab start button pergi B kosong. Start button pergi kepada B kosong input. Yang ni output, yang ni input. Jadi saya akan sambungkan daripada sini. Right, saya akan tarik dia. Angin tu, okay sorry Okay, saya akan hantar kat sini. Okay, tapi untuk yang ni, tak maaf untuk yang ni saya takkan lukis, saya masuk sebelah sini. Kenapa? Sebabnya kalau saya lukis, saya akan lukiskan masuk sebelah sini. Agak-agak kenapa yang ni tak ada. Nak padam ni. Yang ni tak ada. Saya tak masukkan kat sini, saya masuk sini. Kenapa saya sambungkan kat sini? Okay, sebab dia kalau anda lihat sekarang ni, dia dah touch. Bila dia touch, makna dia melawan daya, dia akan tolak, maknanya dia akan berada dalam keadaan on. Jadi kita akan lukis lita dia. Dan awal ni, kalau ini kenapa kita lukis sebelah sini? Sebab kat sini dalam keadaan awal-awal lita, kita tak tekan lagi start button. Bila kita nak membayangkan, baru kita tekan. Jadi dalam keadaan awal, dia tak tekan, jadi daya spring yang tolak supaya dia dalam keadaan off. Tapi lain cerita dengan B kosong ataupun A kosong ni. Walaupun kita tak buat apa-apa lagi, kita just tengok je, dia dah memang on. Berada dalam keadaan on. Okay. Right Jadi itu beza dia. Jadi kita akan lukiskan dia dalam keadaan on. Jadi ini yang perlu tengok balik Kalau tak faham nanti tanya. Okay. Jadi B kosong dah start button pergi B kosong. Keluar dia untuk aktifkan A plus. Tengok nak aktifkan A plus. Jadi A plusnya yang mana? Secara automatik kita tahu inilah A plus kita ni tadi cerita dia. Macam mana jadi A plus kita kena hantar kat sini. Bermaksud B kosong kita ni kita kena hantar dia ke sebelah sini. Jadi A plus. Selesai. Ini. Okay, selesai. Jadi bila A plus kita tahu maknanya dia akan langgar A1 this one lah. Jadi A1 input dia. Yang ni lah kita punya A1. Cerita seterusnya A1. Punca angin daripada A1. Kita nak arahkan kepada mana? Nak arahkan supaya dia buat kerja bagi B plus. Jadi B plus kat mana? B plus dekat yang ni lah. Okay, ni B plus kita. Jadi mana daripada sini kita akan hantar ke sini. Jadi apa yang saya akan buat? Saya akan lukiskan daripada A1. Saya tarik. Pergi kepada B plus. Jadi A1 saya akan buatkan bagi B plus. Bila ada angin masuk, kita bayangkan sini dia akan bergerak keluar. Langgar B1. Sama juga bila langgar B1, B1 ni kat sini. Okey, ni B1 kita, encik angin. Jadi bila dia aktif saja on, nak hantar kepada mana B1 ni? B1 nak aktifkan A minus. Jadi A minus yang mana? This one. Jadi kita akan tarik dia. Okey, turun ke bawah. Pergi kepada A minus. Selesailah yang ni. Okey. Bila dah A minus tolak, bermaksud silinder akan patah balik dan langgar A kosong. Okey, jadi last kali bila dah langgar A kosong nak hantar ke mana? A kosong untuk buat kerja bagi B minus. Maknanya pergi ke B minus lah. A kosong pergi kepada B minus. Kena hantar ke sini. Jadi kita akan lukiskan maknanya okey. Lukis jam tu tak maaf mungkin dah berserabut ni, saya shortcut sikit lah. Mana nak turun saya sampai hujung jugalah. Tak maaf okey. Hantar ke sini. Okey, jadi bila dah hantar ni maknanya dah lengkap lah data kita. Serabut tak? Serabut kan? Memang serabut. Tapi insyaAllah sekejap lagi saya tunjukkan kaedah yang tak serabut. Tapi kalau yang tak serabut mungkin yang ni lah. Okey, jadi betul tak tadi? Okey, anda boleh tengok Okey, yang tadi start button pergi kepada B0. Kita lihat betul tak? Start button pergi B0, lepas tu B0 untuk A plus dan selanjutnya lah, insyaAllah betul lah Jadi
inilah prosesnya, dan sebagai pembuktian insya-Allah kita lihat dia punya animation dia dulu. Nak membuktikan betul tak kita buat ni. Kan cerita tipu je kan. Okey, katakan saya tekan start button, apa yang berlaku? Jadi tak ada A+, B+, A minus, B minus. A+, B+, A minus, B minus. Mana kita dah running dengan simulation, dia boleh jadi, maknanya betul lah litar kita. Maknanya litar yang kita pasang tu betul dan kita boleh apply pada kita punya sistem yang sebenar. Okey, right. Ada apa-apa persoalan setakat ni? Ada? Boleh lagi, Encik. Boleh lagi. Okey. Satu method tadi tu saya tunjukkan anda satu method. Yang kali ni saya tunjukkan nak lukis juga litar tu tapi method yang kedua. Jadi saya sesuaikan, saya bagi dua method ni tujuannya siapa yang suka method pertama boleh gunakan yang tadi, siapa suka method yang kedua boleh gunakan kaedah yang berikutnya. Okey. Untuk metod yang kedua ni, sedikit perbezaan sikit yang saya buat. Kalau tadi, sebab kadang-kadang soalan dia akan keluar sama ada 5-way ataupun 4-way. Jadi saya bagi dua contoh lah. Nanti kan salahkan saya pula, cik ajar 5-way je, 4-way tak ajar. Okey, yang ni saya tunjukkan contoh 4-way. Apa beza 4-way kat sini? Jadi ini adalah 4-way. Kenapa 4-way? 1, 4, 2, 3. Okey, jadi 4-way. Tadi kita pakai 5-way. Okey, cuma nak selingan sikit. Kalau dalam kegunaan sebenar untuk pneumatik biasa, pneumatik kita pakai 5-way. Pneumatik biasa pakai 5-way. Kalau hidrolik, hidrolik banyak gunakan 4-way. Itu sedikitlah info Okey, kalau sebenar, komponen sebenar. Okey. Hidrolik jarang pakai 5-way sebab dia banyak sangat exhaust, jadi dia kena hantar ke tank. Jadi leceh piping banyak. Okey, right. Fungsi senang cerita sama. 5-way dengan 4-way fungsi dia adalah sama. Okey, sekarang ni saya nak cerita pasal nak melakar kaedah kedua. Untuk kaedah kedua ni dia sedikit berbeza sikit. Kalau anda lihat tadi dia agak berserabut sebenarnya. Bersilang-silang atas bawah. Yang ni dia agak lebih kemas lah. Okey. Tapi apa beza dia? Beza dia simple je. Yang ni bila anda dah faham tadi, kita tahu kita punya silinder ni akan ada dua sensor. 1, 2. 1, 2. Jadi dekat sini kita akan buat perwakilan simbol. Okey, kita akan buat perwakilan simbol lah. Apa maksud wakil simbol? Contohnya A0, kita tak lukis simbol kat sini. Simbol ni kita akan lukiskan dekat bawah ni. Jadi inilah simbol dia. Sama ada B0, B1 ke, nanti kita akan tentukan lah. Okey. Jadi sebenarnya simbol-simbol, contoh saya katakan ambil ni. Kalau ni adalah B0, alright, ni adalah B0. Jadi B0 ni sebenarnya bukanlah kalau dalam keadaan sebenar kita letakkan kat sini. B0 ni dia sekadar untuk mencantikkan gambar je. Hakikat sebenarnya dia berada dekat mana? Dia ada dekat sini. Contoh. Okey. Sama jugalah kalau kata A0 kat sini, sebenarnya bukanlah dia kat sini komponen dia. Komponen sebenar dia ada dekat sini. Kenapa dia jadi macam ni? Sebabnya kalau kita letakkan dia ke atas, dia akan jadi berlaku macam tadi lah. Yang ni. Dia akan jadi bersimpang siur, ada clash, jadi agak serabut. Kadang-kadang setengah orang, macam saya katakan, dia macam pening lah, serabut lah kan. Jadi dia tak nak serabut-serabut. Dia nak lukis yang agak teratur. Tapi teratur setengah orang pula dia tak boleh nak membayangkan. Jadi terpulang. Dua metod saya ingat dua metod. Okey. Untuk metod yang ni saya ringkaskan cepat, padat, mudah. Okey. Kembali semula mesti ada circuit sequence Okey, jadi circuit sequence ni sangat membantu untuk kita lukiskan litar dengan pantas. Okey, kenapa saya kata boleh katakan dengan pantas? Simple. Tengok saya tahu kat sini tadi, ini silinder A, bermaksud ni A+. Sini bila ada input A-. Ini B+. Ini adalah B-. Okey. Jadi anda akan lukiskan litar tersebut, dia dalam keadaan sama silinder 2, lepas tu DCV 2. Kemudian sensor yang atas ni tadi, kita akan susunkan dekat bahagian tengah ni. Okey. Yang atas ni,
yang kita wakilkan ni, simbol dia kita lukiskan kat bawah. Hakikatnya dia kat atas sekali lagi. Okey, yang mana yang ni saya akan susun dia akan pair. Kat sini dia akan hantar untuk A+, untuk A+, kat sini dia akan pergi sensor ni untuk A-. Yang ini kita akan bagi B+, yang ni B-. Jadi dia tak akan jadi yang kat sini pergi ke sana, yang ni pergi sana, jadi dia serabut. Jadi kita tak buat. Okey. Kemudian next step yang anda perlu buat untuk mudahkan lagi kerja anda, kita tahu kita ada sequence ni tadi saya katakan. Okey, tengok Tengok B kosong nak gerakkan apa? A+, betul Jadi A+ kat mana? Sini. A+. Jadi A+ akan terima sensor daripada B kosong. Jadi saya tulis kat sini B kosong. Contoh yang lain pula, yang ni. Saya ambil untuk B+ pula. B+ kat sini kan. B+ dia dapat sensor daripada apa? Daripada mana? Tengok. B+ daripada A1. Saya just tulis saja A1. Okey. Kemudian A- terima input daripada B1. A- kat mana? Sini A- daripada B1. Sorry yang ni B kosong nampak macam satu tu Okey, yang terakhir B- terima daripada A kosong. Okey, contoh bila saya dah dapatkan, saya dah rimatkan ni, saya dah tahu dah yang A+ ni daripada B kosong. Jadi saya dah tahu ni dah memang lukis sensor, dah saya pindahkan saja. Tulis B kosong ni, ini adalah sensor B kosong. Yang ni adalah sensor B1. Yang ni adalah sensor A1. Yang ni adalah sensor A kosong. Okey. Saya terus lukis saja, insya-Allah betul, insya-Allah. Kan? Right. Cuma next step yang perlu kita buat adalah nak buat sambungan dia. Sambungan dia daripada, kalau tadi saya buat setiap single boleh juga awak nak buat setiap single macam ni atau single macam ni pun boleh. Tapi yang kalau saya buat ni, saya linkkan sebab ni saya pakai satu software nama dia Visio. Visio ni dia tarik daripada bawah kan. Tak ada masalah kalau awak nak buat satu-satu macam ni pun boleh. Okey. Jadi kalau tengok, saya akan hantar daripada start button, boleh terbalik kan. Saya kata yang ni sebab logic AND, start button B kosong kita boleh terbalikkan, tak ada masalah. Sebab dia AND logic. Okey, jadi start button saya pergi pada B kosong, secara automatik saya tak payah nak fikir-fikir sambung B kosong. Kenapa saya sambung sini? Saya tak sambungkan kat sini sebab saya tahu ni adalah B kosong. Jadi dia dalam keadaan aktif, on. Sama juga kalau dekat sini. Dekat sini automatik bila saya dah tahu dah tadi dah. Saya tahu automatik A kosong kat sini, dah saya dah tak lukis, dah dia masuk sini. Saya akan ambilkan dia dalam keadaan on. Dia dah langgar. Tapi manakala saya kalau ni A1 dan B1, saya tahu. Maknanya lukisan saya akan letak dalam keadaan off lah. Sebabnya A1, B1 dia tak touch. Okey kan? Jadi bila dalam keadaan ni, saya dah lukis dengan cepat, pantas, benda tu boleh jadi insya-Allah betul. Dengan lebih mudah berbanding kalau yang tadi tu anda kena tengok kan, nak tentukan dia agak berserabut, pening. Jadi dia sama juga tapi you kena drag agak panjang. Tapi kalau you gunakan kaedah yang perwakilan ni, you boleh lukiskan dengan lebih cepat, pantas, insya-Allah tak memeningkan anda. Okey. Maknanya macam saya katakan tadi, untuk basic circuit ni, yang ini je yang okey, dia punya automatic dia. Tapi kalau yang lain dia ada problem. Okey, problem dia kat mana kita tengok contoh yang kedua. InsyaAllah saya akan bagi dengan cepatlah Okey. Yang ni kita akan pergi pada operation A+, B+, B-, A-. Okey A+, B+, B-, A-. Tadi A+, B+, A-, B-. Okey, jadi yang ni lain sikit. Okey, kalau anda lihat gambar kat sini, saya ada tunjukkan satu roller yang agak berbeza sedikit. Nanti anda akan lihat. Kalau tadi roller dia kat sini je roller dia. Yang ini dia ada macam angsel sikit, ada lever lagi satu, naik. Okey, yang ini kita panggil sebagai idle roller sensor. Okey, ini saya katakan dia ada problem dia. Problem dia nanti dia ada kita panggil sebagai opposing signal. Okey. Opposing signal. Opposing ni mana ada isyarat yang berlawanan lah. Opposing signal. Okey, signal. Okey, kat mana opposing signal nanti kita akan lihat.
first macam biasa lah. Kita akan buat dia punya time motion diagram, sequence kita macam ni lah. A plus, A1, B plus, B1, B minus, B kosong, A minus, A kosong dan start button. Kalau jelas saya boleh terus saja. Kalau untuk ni, mana kalau anda lihat kat sini, inilah kita punya sequence kita. Secara automatik, kalau anda lihat BOM kita pun dia punya bilangan komponen dia adalah sama. 2 silinder, 2 valve, 4 roller, 1 push button. Okay. Jadi komponen dia sama. Jadi kita akan gunakan template yang sama dalam drawing. Saya tak silap saya dah ada sharekan anda nota kan dalam grup kita. InsyaAllah boleh lihat lah. Yang ni just ringkas sebab kita tadi A plus, B plus, B minus, A minus. Jadi shortcut saya katakan A plus, A minus, B plus, B minus. Just sambungkan saja. Okay, time motion diagram. Selesai. Okay, next. Barulah nak lukis lita. Okay, untuk lukis lita, okay, katakan saya ambil yang method pertama ni. Untuk method pertama ni, katakan saya dahulu seperti biasa silinder A dan silinder B. Okay, saya akan sambungkan. Sorry. Yang ni yang basic dia. Okay, right, sorry. Right. Jadi kat sini sepatutnya dia A plus, A minus, tak maaf dia auto detect terlebih pula tu. Okay, B plus, B minus. Okay, right. Kalau saya boleh padam insyaAllah, tapi kadang padam dia kekal. Okay, Alhamdulillah. Okay, B merah. Okay. Jadi B plus, B minus, yang ni sama, satu input, dua exhaust. Okay, satu input, dua exhaust. Okay. Berikutnya kita nak melukiskan. Okay, lukis macam biasalah. Kalau tak ada, tulis balik A plus, B plus, B minus, A minus. Okay, jumpa start button, A kosong. Okay, kat sini jadi A1. Okay, pergi kepada B kosong. Okay, B kosong pula, minta maaf. Okay, right. Okay, minta maaf laju kan. Okay, B1 dan B kosong. Okay, jadi bila saya dah lukis tu, macam saya katakan tadi, kita boleh buat simplify dengan mudah sahaja. Okay, macam tu A1 daripada mana? A1, ni plus minta maaf. A plus adalah daripada A kosong. Jadi kita tahu ni A kosong daripada sini. Kemudian B plus daripada A1, B plus daripada A1. Okey, kemudian daripada B minus daripada B1, B minus daripada B1. A minus daripada B kosong. B kosong. Just tulis saja untuk memudahkan kita insya-Allah. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita start lukis, saya katakan mesti lukis daripada start button. Okay. Baik, saya akan lukiskan dahulu secara ni tanpa menunjukkan apa problem dia. Okay. First daripada start button. Okay. Start button dia akan hantar kepada A kosong. Start button pergi A kosong. Start button A kosong lah. Jadi A kosong yang mana? A kosong this one lah, sini. Jadi kita akan sambungkan kat sini. Okay, tapi macam saya katakan tadi, sebab dia A kosong, dia dah touch, saya takkan sambung kat sini lah. Sebab dia dah aktif kan, jadi kena sambungkan di sebelah sini. Sebab dia dalam keadaan on. Jadi saya akan tarik daripada start button. Okay, right. Okay, macam tu Jadi masuk A kosong. A kosong pergi kepada untuk A plus kan. A kosong pergi A plus. Jadi A kosong lah ni. Jadi kita tahu A kosong jumpa A kosong. Tadi kita dah terima dia untuk supaya ni double check lah. Jadi double check insya-Allah kita tak akan berlaku kesilapan lah. A kosong, A kosong. Jadi bila dah hantar ke sini, sepatutnya silinder akan keluar. Okay, silinder akan keluar langkah A1. Okay, jadi A1 pergi mana? A1 pergi kepada B plus. Kita dah tulis dah ni tadi. Jadi kita tak A1 pergi B plus. Jadi lebih mudah lah.
Jadi lebih mudah, cepat untuk kita menjawab. Jadi kita tahu A1 pergi kepada B plus. Silinder akan bergerak keluar pergi B1. Jadi B1 pergi ke mana? B1 pergi ke bawah ni lah. Kalau ikutkan kan, B1 B minus. Jadi kita dah buat dengan mudah, kita dah tulis siap-siap. Dia akan jadi cepatlah kita punya proses nak melakar tu. B1 tarik ke sebelah sini. Alright, Jadi silinder akan patah balik sepatutnya. Bila patah balik akan langgar B0. Jadi B0 pergi kepada mana? Sebelah sini lah. Jadi B0 macam saya katakan, kalau B0 sepatutnya dia dah aktif. Bila dah aktif kena lukis sebelah sini sepatutnya. Betul tak? Sebab dia dah on kan. Kalau gunakan roller biasa, jadi apa yang berlaku, Allah, saya ada satu saya tersilap tu, tak apa. Yang ni saya lukis dulu. Keluar B0 kat mana agak-agak tu, siapa perasan ada satu kesilapan yang saya buat. Ada satu yang minta maaf kat sini. Saya dah melanggar hukum untuk mengelakkan LGBT. Ada LGBT ni apa? Ni LGBT tak boleh kan. Saya kata dalam kelas tak boleh ada LGBT. Tak tahu sama ada lelaki ke jantan ke betina. Kat sini. Kenapa jantan betina? Sebab masuk kat sini alih-alih saya akan keluarkan kat sini. Jadi saya tak menyokong berlakunya LGBT. Saya padam. Salah. Minta maaf yang ni sepatutnya kalau masuk sini, jadi keluarnya pun sini, tak boleh kat sini. Jadi lecturer pun mabuk juga ni. Minta maaf. Right macam tu Jadi yang lain sama betul, ada lagi tak yang saya silap? Takut ada silap. Ni betul right. Jadi dah, kalau ikutkan dah siap tu, dah selesai dah kita punya sambungan litar. Jadi kalau ikutkan dah selesai dah kita punya litar ni. Padam-padam bahaya ni. Sekejap lagi Kang ada orang marah ke Alright. Baguslah, benda tak baik. Right jadi kalau tengok kat sini dah siap dah litar kita. Tapi apa yang berlaku, tak mahu saya tak buat ni. Kalau anda lihat kat sini, dia ada satu masalah sebenarnya. Masalah yang berlaku saya katakan tadi, opposing signal. Apakah opposing signal? Sebagai contoh, kalau anda lihat kat sini, saya tunjukkan pada anda. Bila kita nak fahamkan sekejap saya ni minta maaf. Ya bos. Kalau variant tu, kalau kita letak macam bajet yang ni, memang 160 je bajet dia. Fix kan. Dia dah letak anggaran harga pun 160. Kalau atas letak plus berapa, jadi lebih tadi, mana dia ada bajet lain. Kalau atas dia letak kosong, tapi nanti kena ingat masa kewangan tu pastikan kalau kita letak lebih pun kita just pilih yang kita nak berdasarkan nanti kan kita boleh pilih dia berdasarkan kita punya bajet kan, kita punya report tu kita boleh dia pilih secara automatik ataupun yang itu yang kita pilih lah. Kalau bos letak contoh ni cadangan dia, kalau bos letak dekat fix 160 tu zero markah dia, takut nanti contohlah kan okeylah kalau variant taklah contoh variant tu kan. Contoh kalau letak atas kita reject, takut nanti dia tak masuk dalam sistem tu, nanti kita pening pula masa nak masukkan dia punya markah. Kalau variant ni aku letak bawah 10%, maksudnya tolak 10% dengan variant atas letak kosong. Jadi varian atas tak adalah sebenarnya. Tapi markah dia nanti nak letak berapa isu dia? Bila markah lebih, kosong lah. Tu markah kosong. Taklah, markah kosong tu yang saya cakap. Takut bila letak markah kosong, nanti bila kita nak buat pemilihan tu nanti dah tak ada lagi kan. Tak ada syarikat. Tapi rasa kalau pun memang segitu. tapi kalau ni tak menyalahi pun, kita dah buat pun, betul lah. Tak salah, boleh pun. Siapa yang masuk lah kan. Ya. Jadi varian ni letak negatif 10 kosong. Atas tu boleh tak salah. Bajet ni memang segitu-segitu lah dia. Tak fikir cakap. Korang jangan dengar tadi. Lupa pula aku nak off ni. Tak dengar ni.
Tak dengar. Minta maaf. Sekali lagi iklan Okey. Bos-bos tanya kita kena cuba selesai. Untuk korang juga tu, aktiviti korang tu nanti. Okey. Minta maaf. Sambung balik. Okey. Cerita pasal opposing signal. Laju-laju dah berapa minit kita. Dah sejam 10 minit ni dah panas telinga. Okey, laju je. Okey, opposing signal terjadi contoh kat sini Sekarang ni kita nak tekan start button. Okey, tekan start button sepatutnya bila tekan dia akan alihkan pressure, dia akan tolak A+. Jadi bila tolak A+, dia akan keluar. Tapi dalam kes yang ni kita tak boleh nak tolak ni. Tak boleh nak tolak sebab apa? Sebab kalau anda perasan dekat sini, daripada A- ni dia datang daripada sensor B0. Jadi sensor B0 ni dah memang aktif, dah memang on dah ni. Kat sini dah memang on. Jadi bila dah on, apa yang berlaku adalah dia nak tolak tak boleh. Bila kat sini dia dah ada, kat sini dah ada angin. Bila dah ada angin, pressure dah ada dah. Memang dia sentiasa retract. Tolak kat sini je. Jadi bila ada satu signal nak lawan dia tolak, tak boleh nak tolak. Sebab dah bercanggah kat sini, opposing signal. Jadi tak jadilah proses tu. Awak tekanlah start button banyak kali pun dia takkan aktif. Jadi apa yang anda perlu buat, maknanya kita kena hilangkan pressure kat sini. Okey, jadi macam mana hilangkan pressure dia? Inilah penceritaan dia tadi yang saya katakan tentang idle valve. Okey, right. Abaikan dulu ada tak gambar tu. Opposing signal redundant tu. Okey, kat sini boleh tengok juga mungkin lebih jelas lah. Kat sini dah ada pressure. Bila nak tekan start button je, dia tak boleh nak tolak. Okay, right. Okay, yang ini dia punya video insyaAllah. Tapi, sekejap saya mungkin boleh bagi. Okay, ni jawapan dia lah. Terus bagi jawapan terus. Okay, kalau anda tengok kat sini, dekat jawapan dia ni, dekat ni tadi, kalau ikutkan saya pasang dia, kalau ikut sebenar B0 ni, dia dah aktif kat sini. Tapi sekarang ni saya ubahkan jawapan dia kat sini. Kenapa? Sebab ini yang saya katakan tadi idle valve. Boleh tengok dekat gambar paparan saya ni ada dua sensor ni. Yang ini adalah yang asasnya roller biasa. Yang ini yang saya katakan idle roller valve. Idle roller Jadi idle roller ni dia lain sikit. Lain dia sikit sebab apa? Contohnya kalau dekat sini. Okay, mungkin saya boleh onkan kamera kejap. Kalau boleh nampak. Mungkin anda boleh feedback. Okay. Boleh nampak tak saya roller kat sini? Okey. Yang ini adalah roller yang basic dan ini adalah contoh roller idle. Okey, nak cerita je dua beza macam tadi kan. Okey. Kalau roller basic ni apa yang berlaku? Awak tekan bila sensor komponen lalu dia langgar, dia akan terlanggar macam tu. Kalau awak perasan dekat bawah ni, okey, dia ada satu macam copper kat situ. Copper tu adalah dia punya limit button awak tekan-tekan kan. Dia macam tu je. Jadi bila langgar, ibarat dia tekan benda lah ni, copper ni. Dia tertekan. Okey, ini roller biasa. Langgar, dia akan aktif on. Berbeza dengan yang ni, idle valve ni, dia boleh jadi, yang ni dia special dia. Dia dua alam senang cerita kan. Dia boleh jadi dua alam yang dibenarkan. Dua alam yang dibenarkan. Okey, kalau yang ni saya langgar, dia akan aktif. Okay, sebab apa bila langgarnya dia punya lever yang body yang arm kat sini dia tertekan ke bawah. Kan? Tapi kalau saya patahkan kaki dia, apa yang berlaku? Dia punya arm yang kat sini akan terjongkit naik. Bila dia terjongkit naik, jadi dia tak akan touch yang limit switch bawah tu. Okay, tengok arm yang tak nampak Okay. Boleh nampak ke ni? Kabur? Boleh nampak je. Right. Sorry. Tangan besar right. Kalau langgar, tekan, dia akan aktif. Tengok lever yang tengah-tengah ni. Bila kat bawah ni, dia ke bawah. Tapi bila saya patahkan, automatik dia akan terjongkit naik tu. Pada kedudukan yang sama. Yang ni sama langgar dia. Tapi terbalikkan dia macam tu. Jadi apa yang berlaku, dia tak touch lah. Dia boleh jadi dua alam.
kita boleh, walaupun dia dalam keadaan touch, kita boleh offkan dia. Itu maksud dia idle valve. Itu fungsi idle valve berbanding dengan roller ni tadi lah. Okey, jadi dua perbezaan dia antara idle dengan roller. Okey, kembali semula. Nak cerita balik kan. Okey, sambung balik kita punya ni. Kuliah nak habis cepat ni kan. Okey. Jadi kalau tengok kat sini, saya punya drawing ni, okey, ni gambar yang tadi lah. Kat sini dia punya yang saya katakan limit switch dia ni, sama ni. Langgar, lever ni akan tertekan. Yang ni langgar, lever dia tertekan. Tapi bila kita bengkokkan dia, dia akan terjongkit. Kat sini dia akan terjongkit lah. Jadi kita boleh jadikan dia, walaupun dia dah langgar, tapi kita boleh override dia lah. Sebenarnya kita override off-kan dia. Okay, jadi ini yang kita akan lakukan kat sini. Tadi kalau anda lihat dekat sini, B0 kita ni dia dalam keadaan sepatutnya bila tahu B0 dia akan masuk sebelah sini lah. Sepatutnya. Tapi bila ada angin kat sini, memang tak boleh lah kita nak tolak kat sini. Jadi kita kena potong dia. Jadi nak potong buat apa? Okey, kaedah dia kita kena dalam drawing, kita lukiskan yang tadi gambar tadi tu, yang bulat ni, kita tambahkan kaki dia seperti ni. Ada macam ni. Ini maknanya kita tahu ini adalah idle valve. Dia tambah kaki ni idle valve. Dia boleh jadi dalam keadaan on off. Jadi dalam keadaan awal kita kena settingkan dia. Dalam keadaan sebenar kita kena setkan dia dalam keadaan dia off. Kat sini. Bukan lagi kat sini. Jadi bila setkan off, maknanya kita patahkan kaki ni tadi lah. Okey, secara manual. Jadi kat sini dah tak ada angin. Bila tak ada angin, tekan start button, dia boleh tolak. Okey, right Jadi itu yang berlaku. Okey, saya kembali pada gambar tadi, insya-Allah. Okey, kalau sebab takut nanti ni kan. Right, jadi gambar tadi mana tadi yang saya conteng tu? Okey, right. Okey, yang conteng. Okey, jadi yang ni, maknanya yang ni saya akan gantikan dengan idle valve 1. Okey. Jadi apa yang berlaku kalau anda lihat tadi dah bagi pun jawapannya ada 2 kat situ. Okey, sorry Saya ni kat sini ada 2. Okey, kenapa 2? Anda boleh tengok lagi sekali yang A1 kenapa juga idle valve? Boleh tengok yang ni. Contoh proses yang berlaku. Yang pertama nak tekan tak boleh. Kita gantikan dengan idle valve. Okey. Jadi kan bila dah ganti, katakan dah okey, kita masuk sebelah sini, dah betulkan. Jadi dia boleh menolak, silinder akan keluar. Bila silinder keluar, apa yang berlaku berikutnya adalah bila silinder keluar sahaja, dia akan sentuh A1. A1 akan hantar untuk dia B+. Contoh Jadi bila dia B+, dia akan langgar B1. B1 ni dia nak tolak balik ni. Nak tolak bila nak patah balik, patutnya dia nak jadikan B- kan. Untuk B-, apa yang berlaku tak boleh terjadi. Sebab apa dia tak boleh nak tolak walaupun dia dah aktif, tapi dia tak boleh tolak sebab dekat sini A1 tadi, A1 masih lagi touch. Jadi ada lagi pressure kat sini. Jadi bila ada pressure dekat sini, tak bolehlah nak tolak. Jadi nak kena buat apa bila ada opposing signal? Kena matikan yang opposite dia. Jadi opposite nak matikan apa kaedah dia? Yang inilah kita gantikan tadi dengan idle valve. Okey, jadi nak letak dia on off tak ada masalah. Kalau ini kita just letak sebab dia dah berjalan, dalam ni kita letakkan saja off drawing je. Jadi sebab tu idle valve tadi ada 2. Satu dekat sini dan lagi satu dekat sini. Jadi ada 2 idle valve yang mana kalau kita lihat tadi 2 idle valve ni tujuan dia adalah untuk menjadikan proses tu tak terhentilah. Maknanya bila berhenti je dia boleh patah balik secara override sistem. Jadi nak menunjukkan pada anda ni sistem bagi basic hanya boleh diguna pakai untuk A+, B+, bukan tak boleh pakai, yang lain tu boleh. Soalan dia akan minta lukis juga tapi tak efisien. A+, B+, A-, B-. Untuk yang lain dia akan ada clash opposing signal ni yang menyebabkan kita kena ganti dengan idle valve. Jadi kalau contoh produknya ada 1000 kan, 1000 proses, bermakna 2000 kali lah korang kena patahkan kaki dia, letak lala jari yang bengkok.
Jadi tak praktikal. Atas sebab tak praktikal tersebut, maka kita kenalah belajar kasket dan juga step counter. Okey. Right, boleh faham tak? InsyaAllah. Ada soalan Boleh, tak? Cik. Boleh. Okey, saya kalau boleh faham, Alhamdulillah, sebab dah lama sangat ni kalau saya tunjukkan video ni mungkin last sebelum kita akhiri. Habis dah. Cuma nak tunjuk je ni. Kalau tengok. Okay, tengok saya tekan tak boleh. Sebab apa? Ada flash tadi. Jadi saya kena override-kan dia. Jadi saya override-kan dia barulah dia boleh bergerak. Sama juga nak patah balik tak boleh. Jadi saya kena matikan A1. Jadi saya akan override-kan dia. Off-kan dia. Right. Bila off-kan barulah dia boleh patah balik. Okay. Right, Jadi barulah prosesnya. Sorry, yang ni dia tak on-kan tu. Sebab ni tadi saya dah ni kan. Jadi bermaksud dekat sini B0 dengan A1 ni kita kena tukarkanlah dia dalam menggunakan idle valve. Okay, kalau tak tukar dia maknanya proses tu takkan berlaku secara auto tadilah. Okay. Jadi itulah serba sedikit tentang kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat manfaat anda boleh ni, dan saya tinggalkan anda belum habis kelas, belum ambil attendance kan. Sorry. Cuma nak minta anda sambil-sambil tu salin dulu yang ni. Okay. Alright. Saya minta untuk anda cuba buat lita A plus, A minus, B plus, B minus ni. Okay. Tolong jawab soalan ni, right? Dan saya minta untuk anda hantar kat saya semula, okay, dalam bentuk maknanya PDF lah, kamera ke, right? Okay, selesai. Okay, jadi terima kasih atas perhatian anda. Kalau tak ada apa-apa, saya tangguhkan kuliah kita setakat ni.